Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, bidang perubatan digesa untuk mengadaptasikan teknologi Artificial Intelligence AI terutamanya untuk pengimejan perubatan yang memerlukan tahap ketepatan yang tinggi. Teknologi AI dalam perubatan moden kini bukan sahaja membawa kepada diagnosis yang lebih tepat, malah dapat meningkatkan penjagaan dan kualiti hidup pesakit. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, teknologi AI mempunyai kemampuan untuk menganalisa imej berkaitan perubatan dengan sangat tepat dan konsisten. These have tremendously, impact, on the patient outcomes by enabling earlier and more accurate diagnosis, more precise treatment planning, and improved monitoring of disease progression. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibaca oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Veronica Lugah sempena pelancaran rasmi Persidangan Asia Australia SIA ke-24 Ahli Teknologi Radiologi AACRT 2023 di Kuching pada Jumaat. Menurut beliau lagi, kementeriannya mengiktiraf dan mengakui inovasi dan idea baru dalam bidang perubatan untuk membina asas untuk masa depan yang lebih cerah. As we envision a health ecosystem that continuously learns, adapts, and improves itself to take on new and effective ways of achieving the vision of a healthy nation. Justru beliau berharap semua peserta memanfaatkan persidangan tersebut sebagai platform untuk berkongsi maklumat mengenai teknologi radiologi dan membincangkan idea baru untuk masa depan perubatan yang dicirikan oleh keselamatan, kemampanan dan pendekatan yang mementingkan pesakit. Berita seterusnya, konsep segulai sejalai merupakan asas kepada perpaduan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Rozi Yunus berkata, kepelbagaian dalam perpaduan rakyat di Sarawak juga sering dijadikan contoh di negara ini. Menurutnya, rakyat negeri ini harus berbangga kerana Sarawak telah dijadikan contoh dari aspek perpaduan sesama masyarakat yang berbilang kaum, agama dan budaya. Saya yakin setiap pengisian program yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia bersama agensi-agensi yang lain sepanjang bulan kemerdekaan ini akan meningkatkan lagi semangat sayangkan dan cintakan negeri dan negara kita. Ya. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan acara pelepasan pasukan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023 perkarangan Kompleks Islam Miri pada Khamis. Turut hadir ialah Residen Bahagian Miri Jamali Busri, Timbalan Pengarah Penerangan Malaysia Sarawak Abdul Aziz Rahman, Timbalan Ketua Polis Daerah Miri Superintendent Muhammad Sabri Zainul dan tetamu jemputan lain. Dalam hal itu, Datuk Rozi menyeru seluruh rakyat Sarawak untuk menunjukkan semangat perpaduan yang mendukung kedaulatan negara ini sepanjang bulan kebangsaan berlangsung. Jadilah marilah kita sama-sama menunjukkan semangat perpaduan kita sebagai rakyat di Sarawak, ya, melalui kibaran bendera kita sebagai satu daripada tanda sayang, hormat dan semangat patriotik kita kepada negeri dan negara yang kita cintai. Ya. Paparan selanjutnya, aktiviti sukan yang dilaksanakan di sekolah bukan sahaja membina kesejahteraan mental dan fizikal murid, tetapi juga membantu untuk lebih fokus dalam pembelajaran. Ahli Parlimen Batang Sadung, Rodiah Sapi'i berkata, aktiviti sukan yang melibatkan murid daripada pelbagai kaum dan agama juga dapat memupuk semangat kesukanan dan perpaduan sekaligus mengeratkan silaturahim dan muhibah. Menurutnya, aspek-aspek ini amat penting sekali dalam usaha kerajaan untuk membina negara bangsa, membangunkan modal insan dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Kejohanan Sukan Tahunan Sekolah Kebangsaan SK Semalatong tahun 2023 di Gedong pada Khamis. Dalam majlis sama, Rodiah turut memberikan sedikit sumbangan sebanyak RM5,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG untuk kegunaan aktiviti sekolah tersebut. Manakala di Tebedu, Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah MSS Malaysia mampu menjadi platform bagi melahirkan atlet di peringkat negeri dan kebangsaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebedu, Dr. Simon Sinang Bada berkata, kejohanan seumpamanya juga boleh mencungkil atlet berbakat untuk diketengahkan sehingga ke peringkat antarabangsa.
Menurutnya, bidang sukan juga merupakan antara platform terbaik untuk melahirkan pelajar-pelajar yang cergas, fizikal dan mental, di samping mampu membentuk seorang atlet yang berhemah tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin serta mempunyai daya kepimpinan. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan kejohanan olahraga MSS ke-7 peringkat bahagian serian pada Khamis. Kejohanan yang berlangsung selama 3 hari bermula 9 hingga 11 Ogos 2023 melibatkan seramai 633 peserta atlet dari 9 sekolah menengah di bahagian serian. Dalam majlis sama, Dr. Simon mengumumkan peruntukan sebanyak RM15,000 untuk sekolah menengah kebangsaan SMK Terbedu. Di Sibu pula, masalah tekanan air rendah di beberapa kawasan Sibu Jaya dijangka akan berakhir pada suku pertama 2024. Penolong Pengurus Besar Lembaga Air Sibu, LAS, Siu Kok Kiong berkata, masalah tekanan air rendah berlaku apabila waktu puncak khasnya bakal berakhir apabila siapnya projek bekalan air Kanawit Fasa 2 nanti. Jelasnya lagi, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi telah mengumumkan perkara tersebut pada Ahad lalu semasa tinjauan ke tapak projek tersebut. Projek ini sudah siap pada tahun 2020 September. So lepas dia kita guna pakai. So lepas guna pakai, keadaan di Sibu Jaya ada improve. Tapi tidak takkan yang sampai sepenuhnya recover. Ada improve, especially for the Eco Garden. Eco Garden now the no water supply issue. Is it correct? No? Yeah. So it help to improve the Eco Garden. It help to improve the Sibu Jaya. That's why I mentioned. Now Sibu Jaya, they have got water, except that this second floor and third floor of flat. Before that, this project completed, even though ground floor also difficult to get the water. That's why we arranged the water tanker to deliver. After this completion of this project, further improved, so the ground floor and first floor all the time can get water. Only now the problem is the second floor and third floor. That's why we implement subsequent projects to improve this scenario. Beliau berkata demikian semasa sidang media berkenaan isu air di Sibu Jaya di Sibu pada Khamis. Sementara itu, Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Sempurai Petrus Ngelai berkata pihaknya memandang serius mengenai masalah tersebut dan sentiasa bekerjasama rapat dengan pihak LAS. I hope that with the today briefing, all our zone councillor going to revert all those informations, why the water pressure is low, what is the solution, I think what is the Sibu Water Board going to doing to assist them. I think at least this information is quite vital for them to know. Di Kuching pula, Lembaga Pelancongan Sarawak STB telah memperkenalkan beberapa lokasi menarik yang berpotensi menjadi pakej pelancongan baru untuk dimasukkan dalam kalender pelancongan pada masa hadapan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif STB Yusfida Khalid berkata, program Sarawak Product Experience Santubong Heritage adalah untuk meneroka pakej pelancongan baru yang telah dikenal pasti. Katanya ia secara tidak langsung dapat memberi kesedaran tentang tanggungjawab dalam sektor pelancongan dalam aspek menjaga kebersihan selain memberi taklimat kepada peserta dan penduduk setempat. Program kita hari ini adalah program Responsible Tourism. Di samping itu, ini adalah program yang diselitkan dalam SPE iaitu Product Experience. Kita menjemput semua pihak media dan penduduk kampung untuk melalui menyediakan pakej yang baru untuk kita experience and then komen untuk penambahbaikan program yang sedia ada untuk agar pelancong akan datang ke kawasan seperti Buntal dan Santubong. Di samping itu, kita memberi kesedaran mengenai responsible tourism, iaitu memberi taklimat kepada penduduk kampung mengenai tanggungjawab mereka sebagai penduduk kampung untuk menjaga kebersihan supaya ini akan membawa lebih banyak pelancong untuk datang ke kampung ni. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sesi taklimat inisiatif tanggungjawab pelancongan bersama penduduk kampung Buntal di Dewan Seri Buntal Kuching pada Khamis. Seramai 30 orang peserta yang terdiri daripada jabatan, kementerian dan agensi media turut menyertai ekspedisi STB menerusi program satu hari iaitu Pengalaman Produk Sarawak. Dalam program itu, para peserta dibawa ke beberapa lokasi menarik yang berpotensi menjadi pakej pelancongan baru pada masa hadapan.
Selain itu, mereka turut menyaksikan keindahan alam semula jadi dan meneroka lebih banyak lokasi menarik di sekitar kawasan Santubong sebagai destinasi tarikan pelancong. Hadir sama dalam program itu, Pengarah Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Motek, Debbie Jenggut Nyelang, Pengarah Pelancongan Malaysia Sarawak Nurul Ain Mohamed Yunus, Penolong Pegawai Tadbir Pejabat Residen Kuching Umar Abdul Hamid serta tetamu yang lain. Sementara itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemu ramah beberapa penduduk tempatan terhadap beberapa lokasi menarik yang berpotensi menjadi pakej pelancongan di kawasan mereka. Actually, Santubong selalu banyak benda-benda yang bersejarah. Tapi kami orang tahu macam ni mau memasarkan atau macam ni mau mempromosikan. Sebab tanpa bantuan pihak-pihak atasan tu, mungkin susahlah. Tapi pun ada kerjasama daripada pihak-pihak atasan tu mungkin jalan. Okey, sebagai seorang orang tempatan, kami merasakan dengan adanya Kampung Buntal dan Kampung Santubong tu yang mempunyai banyak benua sejarah dan tempat-tempat yang boleh menarik pelancong lah. Dan tadi ada cadangan yang baru akan mewujudkan tapak untuk klip-klip dan taman buaya di Kampung Buntal. Jadi dengan cara ya dapat lagi meningkatkan lagi lah pelancong untuk datang hadir itu. Dengan ya kami orang lagi bersemangat lah dengan program itu lah. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, kami tinggalkan anda dengan video visi Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. #saluran informasi rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. Sarawak sedang membangunkan Pelan Induk Bandar Pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan Induk Bandar Pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2 ELA2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintu Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat Kawalan Bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.